Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Dan boleh menjaga diri dan juga kesihatan pada tahap yang sebaiknya lah. Okay, baik. Jadi saya dalam tutorial yang sangat ringkas ni, saya cuba untuk kongsikan cara macam mana kita nak gunakan Zoom. Itu salah satu daripada perisian dalam talian yang boleh kita gunakan untuk melaksanakan kelas secara dalam talian bersama dengan pelajar-pelajar kita. So, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke Google dan di Google kita type zoom.us. Okay, bagi yang pertama kali nak gunakan Zoom ni, maka kita kena create satu account lah. Ya, create account, sign in ataupun sign up. Dan gunakan email serta password yang boleh kita ingat ya. So dalam konteks saya ni saya memang dah tersedia login ke account. Jadi once kita dah create account, kita dah sign up dan kita berada dalam account tersebut, maka kita klik pada menu host a meeting dan kita pilih with video on. Ya, sebab kita nak berinteraksi dengan pelajar, maka kita perlulah onkan video kita kan. Pelajar pun nak nampak muka kita. So, tunggu sekejap. Okey. So, sekarang ni, kamera dalam laptop sedang menghala ke arah kita lah, ke arah saya dalam konteks kajian, dalam konteks ini. Jadi, kalau kita perhatikan di bawah ni ya, kita ada button untuk mic. Ya, dia akan berkelip-kelip bila kita bercakap. Maknanya mic tu function lah. Dan di sini adalah untuk video. Kalau katakan kita nak stop video sekejap, katalah kita nak berhenti ke mana-mana, kita nak bangun dan sebagainya, kita boleh klik pada stop video dan pelajar tak akan nampak apa yang berlaku dalam latar belakang video kita. Ya. Okay, sekarang ni yang paling penting sekali ialah kita sudah pun create satu meeting room kan. So sekarang ni kita nak invite pelajar. So, caranya ialah kita klik pada invite button di sini. Nampak kat bawah ni, click to invite participant. Okey. Dia ada beberapa pilihan lah. Sama ada yang pertama kita boleh copy URL ataupun kita invite melalui email. Tapi invitation melalui email ni bagi saya agak leceh lah. Sebab apa? Sebab kita perlu tahu email pelajar terlebih dahulu kan. So, pilihan yang kedua ialah kita bagi share dengan pelajar password bagi classroom untuk kita meeting ini. So this is the best way actually. Tapi untuk membolehkan pelajar kita join the meeting menggunakan password ni, mereka kena create account Zoom. Ya. Kalau sekiranya pelajar kita kita tak nak menyusahkan mereka, kalau kita nak, maksudnya once dia klik saja mereka terus masuk ke dalam kelas ataupun online meeting yang telah kita set tadi, kita just klik kepada copy URL, okay, dan kita boleh share lah di mana-mana, sama ada di grup Telegram dan sebagainya. So once pelajar kita klik pada link yang kita share tu tadi, maka mereka akan terus join in kita dalam kelas yang telah kita create tadi. Okay, so kalau kita perhatikan button sebelah ni, Manage Participants, kalau kita klik di situ, ya, kita boleh nampaklah berapa bilangan participants yang telah join kita. Ya, tapi dalam kes ni saya seorang lah sebab saya tak invite siapa-siapa lagi ya. Right, dan seterusnya ini adalah button untuk share. Ini button yang memang penting lah untuk kita gunakan sebab takkanlah kita nak bercakap tanpa kita ada bahan rujukan ataupun bahan bantu mengajar kan. So kalau kita klik pada share button tadi, dia akan tersenarai lah di mana kita nak share. So dalam konteks ni contohnya kita boleh pergi ke okay, contoh kalau saya nak klik bahan untuk objektif dan persoalan kajian. So bila kita klik kat sini, sambil kita bercakap, kita boleh tunjuk ya apa yang ada di dalam slide kita. Okay, dan kita boleh stop sharing kalau sekiranya kita nak berhenti. Kita juga boleh buat sketching. Kita boleh tulis contohnya dalam konteks ni kita klik pada whiteboard dan pelajar kita akan nampaklah apa yang kita sketch pada whiteboard ini. Ya, kita boleh type. Ya. Contohnya
ciri ya, ciri persoalan kajian dan bla 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 dan sebagainya lah. So even kita boleh lukis juga kalau kita nak lukis menceritakan tentang populasi, sampling dan seterusnya lah, apa yang berkaitan dengan apa yang kita nak bentangkan ataupun kita nak bincangkan dengan pelajar kita. So bila kita dah settle guna ni, kita boleh klik pada button pangkah tu tadi dan kita stop sharing ya, stop share. Kita klik kat sini dan kita akan balik semula ke ruang yang asal. Selain pada tu, kita kalau perhatikan ada satu lagi button chat kat sini. Kalau kita klik kat situ, ya, chat ni kat tepi ni kita boleh sebenarnya hantar mesej kepada para pelajar kita lah. Selain pada kita klik kita chatting dengan mereka, kita sebenarnya juga boleh share apa juga file yang kita nak share dengan pelajar. So kalau kita pergi ke komputer, mungkin kita boleh ambil, saya nak sharekan file tentang langkah penyelidikan dan sebagainya. Okay, dan satu lagi perkara yang cantiknya tentang penggunaan Zoom ni ialah kita boleh record dia. Kita klik pada record button dan dia akan record semua conversation yang berlaku lah antara kita dengan pelajar kita. Tetapi barang diingat oleh kerana kita gunakan Zoom yang percuma, kecuali kalau ada yang nak subscribe lah, macam saya guna yang percuma saja. Zoom yang percuma untuk satu sesi, saya rasa dia hanya bagi dalam tempoh 30 hingga 40 minit. Jadi 10 minit sebelum habis tu dia akan prompt kita, kita masih ada 10 minit untuk menghabiskan perbincangan untuk klip yang pertama tu lah. So kalau sekiranya macam kita bercakap-cakap, kemudian kita tak sedar, tiba-tiba dia berhenti sendiri. So tak perlu panik sebab bila dia berhenti tu, tapi kalau kita dah record, dia akan ada di dalam file Zoom. Ya, file Zoom tu akan, kalau dalam komputer saya, dia berada dekat dokumen. So kita klik pada dokumen dan di situ dia ada satu folder nama dia Zoom. Bila kita klik pada folder Zoom itu, kita boleh convert file yang diberi kepada bentuk MP4, iaitu dalam bentuk video, dalam bentuk video, dan file tersebut kita boleh share balik dengan pelajar kita. So, kalau kita dah habis, katalah kita sudah pun habis meeting, kita kliklah pada end meeting. Klik pada end meeting dan end meeting for all. Okay. So, nampak tak? Di sini dia kata you have a recording that needs to be converted before viewing. So, kalau kita nak convert, kita boleh convert lah. Okay, so kita boleh tunggulah. Lagi lama perbincangan yang kita buat, lagi besar file dan lagi lamalah masa untuk dia render ataupun dia convertkan kepada MP4. Okay. So, saya rasa itu saja. Harapnya dapat membantu rakan-rakan untuk menggunakan Zoom untuk melaksanakan kelas sejarah.